Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin mukminin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana masih berpeluang untuk berkumpul dan berada di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat ada kereta Myvi WA4370, lampu tak tutup, nanti dia ada masalah. Jadi tuan-tuan, malam ini kita sambung balik berkaitan dengan perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah kita minggu lepas, kita telah membicarakan berhubung dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Taif. Dalam perjalanan itu kita telah mendengar dan melihat bagaimana penentangan dan juga cabaran dan kesusahan yang dialami dan ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada malam ini saya nak mengambil kesempatan sedikit untuk berkongsi suatu kejadian yang sangat menarik semasa dalam perjalanan Nabi ke Taif. Para ulama menyatakan telah berlaku suatu peristiwa yang sangat memberikan pengajaran kepada kita, iaitu terdapat sekelompok jin dalam perjalanan Nabi keluar ke Taif tu. Terdapat sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahawa selain daripada manusia, Allah Subhanahu wa taala menghantar, mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada bangsa ataupun kelompok jin. Maksudnya Nabi ni bukan sahaja diutuskan kepada manusia, tetapi Nabi juga dihantar untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah dan membaca kepada golongan jin, kepada makhluk ataupun kepada bangsa jin. Sebab itu Nabi ni dia bukan sahaja risalah dia ataupun dakwah dia itu hanya kepada manusia, tetapi kata para ulama, jin juga termasuk dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi menyampaikan dakwah. Okey. Timbul persoalan di kalangan para ulama, adakah jin ini juga mukallaf? Apa maksud mukallaf? Okey. Sebelum kita nak baca cerita jin dengar Nabi baca Quran tu, semasa Nabi dalam peristiwa Taif tu, jin dengar Nabi baca Quran. Dan sesama jin tu mereka kata ansitu, diam, dengar apa yang Nabi nak baca. Jin kata sama-sama mereka tu ansitu, diam,
dengar Nabi nak baca Quran. Jadi tuan-tuan, ulama ahli sunnah wal jamaah, ini penting untuk kita nak pegang ataupun kita nak menjadikan sebagai panduan untuk kita. Apabila kita kata Nabi SAW ini bukan sahaja dihantar kepada manusia tetapi juga kepada jin, timbul beberapa soalan atau beberapa perkara yang patut dibincangkan. Satu, adakah jin ini juga ditaklifkan hukum syarak? Maksudnya apa? Adakah apa yang diperintahkan kepada manusia, diperintahkan kepada kita, juga diperintahkan kepada jin? Sekejap lagi kita akan cerita tentang isu jin Islam, jin kafir ni. Tapi kita nak bincang malam ni, ada di kalangan jin yang dengar Nabi baca Al-Quran, dan sebahagian daripada jin apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka beriman dengan Nabi. Jin bila dia dengar bacaan Al-Quran, dia beriman, dia masuk Islam, dia ikut Nabi. Adakah jin terikat dengan syariat Nabi? Maksudnya, adakah mereka kena salat? Kita mari semayang maghrib ni, mereka semayang maghrib nak? Mereka kena tutup aurat nak? Mereka kena puasa bulan Ramadan nak? Mereka kena bayar zakat nak? Mereka kena pergi buat haji nak? Mereka kena PKP nak? Ada COVID nak? Kan? Okey. Para ulama bersepakat. Tuan-tuan kena clear ni, kena jelas ni. Apa yang kita nak bincangkan ni, kena clear. Para ulama bersepakat bahawa golongan jin, jin, mereka juga diberikan taklif. Yakni mereka juga diberikan hukuman. Disyariatkan hukuman. Maksudnya dikenakan juga hukum syarak ni kepada mereka. Apa sahaja yang diperintahkan kepada manusia, jin juga kena buat. Sama. Maksudnya kalau jin wanita, kena tutup aurat. Jin juga kena salat. Jin juga kena puasa. Dalam arti kata yang lain, jin juga wajib beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi macam kita lah, walaupun orang Islam ni wajib salat, wajib menutup aurat, wajib berpuasa, ada tak orang yang engkar dan tidak menunaikan tanggungjawab ataupun perintah tersebut? Ada tak? Ada. Ada tak yang degil, engkar, fasik? Kehidupan jin dan kehidupan manusia pada hakikatnya sama. Kalau ada yang taat, ada yang patuh, ada yang beriman, ada yang bertakwa. Beriman tu pula banyak kategori. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Jika itulah keadaan manusia, demikian jugalah keadaan di kalangan jin. Jadi yang selama ni tuan-tuan dengar orang kata tu betul ke tidak? Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin, palsu, bukan hadis. Jadi kalau ada orang Islam yang salat, ada orang Islam yang tak salat, ada orang Islam yang bertakwa, ada orang Islam yang fasik. Kalau manusia pun ada kategori, jin pun adalah kategori tu. Boleh? Antara dalil yang disebut oleh para ulama dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah kata apa?
Selalu tuan-tuan baca, Allah sebut apa? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah kata apa? Wa ma khalaqatul jin. Allah sebut wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin. Khalaqtu. Allah kata tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan beribadah hanya kepada aku. Jadi ayat ini dalil yang paling jelas, yang paling kuat bahawa jin juga terikat dengan syariat Nabi. Kalau kita bulan Ramadan kena puasa, mereka juga dalam bulan Ramadan kena puasa. Kalau mereka juga ada di kalangan mereka beriman, ada juga di kalangan mereka yang kafir. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Jangan beristinja dengan apa? Jangan basuh berak. Masa mudah istinja lagi tak ingat pula apa dia. Jangan basuh najis dengan tulang, kerana ia adalah makanan saudara kamu. Jadi yang makan sup tulang, apa tulang-tulang tu, cuba cek tengok. Takut jin. Ha? Jadi nak bagi taunya mereka punya kehidupan ni macam kita. Cuma bezanya apa? Manusia di alam yang boleh dilihat, alam yang zahir, alam nyata. Adapun jin itu berada di alam ghaib, itu je. Ada di kalangan manusia yang imannya kuat, dan ada juga di kalangan manusia yang imannya lemah. Jin pun siapa tu juga. Ada yang jin kuat iman, ada jin yang lemah iman. Nampak? Okey. Sebab itu kata para ulama, berdasarkan kepada ayat surah Az-Zariyat 56 tadi, ia menjadi dalil bahawa jin juga diberikan taklifan. Taklifan ni maksudnya bebanan. Yang tuan-tuan duk baca dalam Al-Quran, Allah kata la yukallifullah, la yukallif, yukallif, kallafa, yukallifu. Taklifan. Apa makna taklifan? Saya ingat bahasa Melayu pun guna taklifan ni. Taklifan. Taklifan ni bebanan. Jadi mukallaf, jin juga disuruh melakukan perintah dan ketaatan. Jin juga dilarang dan ditegah daripada melakukan perkara yang diharamkan. Jika jin mentaati titah perintah Allah, maka Allah akan redha kepada mereka dan mereka juga akan masuk ke dalam syurga. Jika mereka engkar dan kufur kepada perintah Allah dan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka juga akan dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu dia, jelas. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran. Allah kata apa? وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah kata وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ. Kami akan memenuhkan, kami akan mengisi di dalam neraka Jahannam itu daripada kalangan jin dan manusia. Jadi kalau tuan-tuan tanya, jin kalau salat dia dapat apa? Dia dapat pahala. Adakah jin akan masuk syurga? Ya. Seperti mana manusia yang melakukan ketaatan, manusia yang patuh kepada perintah Allah, manusia yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi akan dimasukkan ke dalam syurga, itulah juga balasan kepada jin. Saya tahu
Tuan-tuan duk tengok, nak tanya, lepas tu boleh menikah dengan jin ke? Bolehkah ambil jin mai kerja dengan kita? Upah orang balok, boleh gaji culah, nak duk cuti, ambil jin mai kerja pula. Boleh? Kan? Bolehkah kita berkahwin dengan jin? Pasal jin pun macam kita. Carilah yang elok-elok sikit, yang Islam sikit. Ada tak ustazah jin? Ada tak ustaz jin? Ada tak jin yang jadi ustaz? Ada tak? Ada. Yang tak adanya Nabi, tetapi ada pendakwah. Jin pun macam kita juga, ada yang di kalangan mereka tu yang menjadi pendakwah, da'iyan ilallah. Mereka juga balik kepada kaum mereka. Ni tuan-tuan, dalam cerita kita nak baca sehari ni, mereka dengar Nabi baca Quran, mereka balik pi kaum mereka, mereka pi dakwah, pendakwah daripada kalangan jin. Nabi tak ada lah, Nabi Muhammad tu seorang ya. Mereka tak ada, jin tak ada yang jadi Nabi. Nabi ni semua manusia, tapi di kalangan jin ada orang yang berdakwah, jin yang berdakwah. Cuma kita tak tahulah jin punya kehidupan tu, masjid dia macam mana, kan, imam dia macam mana. Tapi depa pun kena sembahyang jemaah. Depa kena sembahyang jemaah tak? Kenalah. Sama macam kita. Okey. Bolehkah kita berkawan dengan jin? Sabar, nanti dulu. Dia cakap nak berkawan dengan jin. Kawan dengan orang ni kali kira ni kita kan lembung kan berkawan dengan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah jin. Tuan-tuan balik buka surah jin. Allah cerita banyak dalam surah jin. Tengok. Ini juga dalil bahawa adanya jin yang beriman. Jin yang beriman. Allah sebut dalam surah jin ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jinuh. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya ada satu rombongan nafarun. Nafar ni dalam bahasa Arab dia bilangan 3 ke 9. Nafar. Situ kalau kita pergi restoran Arab ataupun kita pergi mana-mana, kita nak order nafar. Kita sebut dekat dia nafar. Nak ambil banyak mana nasi tu? Portion tu. Nafar. Dia faham lah, ni boleh makan 2 orang ke 3 orang. Nafar. Quran kata annahu istama'a nafarun minal jin. Sekelompok, ada satu grup daripada jin, dia dengar Quran. Dia kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar Al-Quran yang sangat ajaba ni, yang sangat interesting, yang sangat ta'ajub, yang sangat hebat. Jin dengar Quran, dia rasa ini bukan perkataan manusia, ini bukan kalam manusia. Pasal itu bila kita dengar Quran ni, kita akan rasa satu kelainan. Sebab itu pensyair Arab daripada kalangan sastrawan Arab, adib, di kalangan ahli-ahli bahasa Arab ni, bila mereka dengar Nabi baca Quran, tuan-tuan, ada satu orang wakil, Al-Walid bin Mughirah kalau tak silap saya. Dia ni pakar bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua ni, dia kata hang pergi dengar Ustaz. Dia ni ahli bahasa. Dia kata hang pergi dengar Ustaz. Muhammad duk baca tu, yang dia kata Quran tu, pergi dengar tengok betul tak betul.
ke dia boleh mana, dia karang ke, dia reka ke. Saya ingat saya nama dia Al-Walid bin Mughirah, ayah pada Khalid ibn Al-Walid. Dia pun pergi lah. Pergi dia musuh Nabi. Abu Lahab mantak wakil lah. Dia pergi Nabi baca satu ayat. Dia ahli bahasa, sastra, pakar jago. Nabi baca ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia dengar kan, tuan-tuan pun dengar tak? Hari Jumaat kan, dia pergi, dia suruh Nabi baca ayat tu. Dia kata, Muhammad, baca sekali lagi, aku nak dengar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Baca sekali lagi, aku nak dengar. 3 kali. Lepas dia dengar 3 kali itu, dia balik terus, sepatah apa pun tak kata. Tujuan dia mari tu nak cabar Muhammad, nak patahkan Quran yang dia nak dengar tu. Bila dia dengar Nabi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dia dengar ayat tu ya, balik sepatah apa pun tak cakap. Balik mai Abu Jahal tanya, Abu Lahab tanya, macam mana? Bercerita, betul ke yang dia kata tu? Dia kata, dalam banyak aku dengar syair Arab, dalam banyak aku dengar perkataan-perkataan yang hebat. Apa yang Muhammad baca itu bukan perkataan manusia. Dia bagi tahu dekat Abu Lahab, dia bagi tahu dekat Abu Jahal bahawa apa yang keluar daripada mulut Muhammad yang aku dengar itu bukan perkataan manusia. Abu Lahab, Abu Jahal bawa tak guna tuan-tuan, Dhammat Al-Azdi dalam Sahih Bukhari. Hadis itu dalam Sahih Bukhari. Dhammat atau Dhammat Al-Azdi, dia orang luar, dia pun ahli bahasa, dia pun pakar bahasa. Bila dia sampai ke Mekah, masyhur cerita ni, ada dalam Sahih Bukhari. Dia kata, mana Muhammad aku nak pergi dengar. Kalau kata dia kena sampuk ke, kena hantu ke, aku nak tolong berobat. Sebab masa dia sampai ke Mekah tu, orang tengah duk boykot Nabi. Jangan pergi dengar Nabi Muhammad ni gila. Innahu majnun, innahu sahir, innahu syair. Dia ni gila, dia ni tukang sihir, dia ni syair. Satgi kalau pergi dengar, hampa ikut dia. Orang ni bila kita sebut, kita kata tak boleh pergi dengar, lari kita larang, lagi dia nak dengar, lagi dia meronta-ronta, dia punya sifat nak tahu tu. Dia pergi Dhammat Al-Azdi. Dia dengar sikit je. Dia pergi jumpa Nabi. Nabi baca apa? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia masuk Islam terus. Dia kata, Muhammad, aku telah mendengar ribuan, puluhan, berbagai-bagai perkataan manusia, syair manusia, tetapi innal hamdalillah yang kau baca tadi, innal hamdalillah nahmaduhu, khutbatul hajah yang kita dengar imam baca tu, dia kata ini bukan perkataan manusia. Quran
Sebab itu kalau kita baca Quran tak masuk, bukan masalah pada Quran, tapi masalah pada hati kita. Satu aib bila kita tak boleh baca Quran dengan betul.